Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar mengenai tajuk trigonometri. Ini adalah lesson pertama dalam tajuk ini. Okey. So, firstly, mesti awak tertanya-tanya, apa itu trigonometry? Perkataan apa ni? So, perkataan asalnya adalah daripada trigo. Trigo ni bermaksud tiga sudut. Manakala metri ataupun perkataan asalnya adalah metro, kita panggil dia sebagai, maksudnya adalah mengukur. Okay, so bermaksud dalam tajuk ini kamu akan belajar mengenai apa-apa pengukuran mengenai tiga sudut. So, trigonometri ni dibuat khas untuk segitiga bersudut tegak. Okey, saya harap awak masih ingat macam mana bentuk segitiga bersudut tegak. Dia mesti ada 90 darjah. Salah satu dia punya apa kita panggil sebagai sudut mesti 90 darjah. Okey, salah satu sahaja. Okey, itu adalah kita panggil sebagai segitiga bersudut tegak. So darjah kan tegak. Okey, next. Kita kena tahu juga sebanyak sedikit tentang sejarah trigonometri. Okey, trigonometri ni telah digunakan dari 3,000 tahun yang lalu, masa zaman Mesir, zaman Babilonia. Okey, and then ahli matematik yang terkenal ataupun antara yang awal menggunakan ilmu trigonometri adalah, namanya adalah Lagada. Okey, dia berbangsa India, dia menggunakan trigonometri ni dalam perhitungan astronomi. Mungkin dia nak tengok jarak bintang. Okey. Okey, so antara aplikasi dan kehidupan untuk tajuk ini adalah yang pertama sekali kita boleh tengok gambar tu, bangunan, iaitu architecture. Iaitu kita nak buat apa-apa bangunan, jambatan, kita banyak sangat menggunakan trigonometry. That's why dia sangat penting untuk kita pelajari. Okey. Yang kedua adalah jarak bintang. Okey, selalunya kita luas digunakan dalam astronomi untuk mengira jarak bintang. Okey. And then satellite. Satellite juga digunakan. Satellite ni untuk kita tahu kedudukan satellite, jarak satellite. Okey. Dan juga dalam sistem penerbangan, kapal terbang, kita nak tahu arah tuju kapal terbang, jarak kapal terbang, destinasi kapal terbang. Kita banyak sangat menggunakan trigonometri. Okey, trigonometri adalah satu ilmu yang banyak sangat memajukan dalam peradaban manusia zaman sekarang. Okey. So, kamu kena hargai ilmu trigonometri ni. Okey, untuk lesson yang pertama, bila kata kita trigonometri, tak lari daripada tan, sin dengan cos. Okey, so lesson pertama ni kita akan tentukan macam mana nak cari nilai tan, cos dengan sin pada bulatan unit. Okey, mesti awak tertanya apa itu bulatan unit. Okey, ini adalah saya buat pengenalan mengenai bulatan unit. Okey, bulatan awak semua tahu ialah satu bentuk bulatan. And then unit, kenapa pula unit? Okey, kalau awak perasan dekat sini kita ada paksi X dan juga paksi Y dekat sini. Okey, paksi X, paksi Y and then ada bulatan. Kita kenapa panggil dia unit? Unit ni bermaksud satu. So, bermaksud setiap jarak antara tengah bulatan ni hingga ke sini mesti adalah satu. Sini satu. Atas ni pun samalah. Satu, jaraknya mesti satu. That's why kita panggil bulatan unit. Yang sini jangan satu pula sebab kan dia dekat paksi X kan. Dia belakang kosong ni dia adalah negatif satu. Jarak dia masih satu. Ini pula bawah kan. Bawah paksi Y adalah negatif satu. So, maksudnya jarak setiap ni, dekat sini, jarak ni, sini ni, semua adalah satu. That's why kita panggil dia sebagai bulatan unit. It's very special bulatan. Okay. So, saya delete yang ni. Okay, supaya awak nampak lebih jelas. So, dekat dalam bulatan unit ni, kita ada 4 sukuan. Kita bahagikan kepada 4 sukuan. Okay. Sukuan ni adalah sukuan pertama. Ini adalah sukuan yang kedua. Ini adalah sukuan ketiga. Dan manakala yang last sekali adalah sukuan keempat. So, kita satu bulatan, kita akan ada 360 darjah. Okey, untuk sukuan yang pertama, dia ada sudut-sudut tertentu. Sukuan pertama adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Awak boleh tengok macam ni. Anggaplah ini adalah satu jarum jam, seperti jarum jam, tapi dia bergerak ke arah atas. Jarum jam ni akan bergerak ke arah atas lah.
So kalau sukuan pertama adalah sampai sini. Sampai sini. Dia di antara 0 hingga 90 darjah. Cikgu akan tunjukkan. Okey. Discard. Okey, macam ni. Nampak lebih jelas. Untuk sukuan pertama, dia akan bergerak dari sini. And then 0 sampai. Ni mungkin 45 darjah dekat sini. Sukuan pertama adalah 0 sampai 90 darjah. Itu adalah sukuan pertama. Manakala sukuan yang kedua adalah dia bergerak daripada sini, dari 90 darjah, 91 darjah, 92. And then dia akan pusing sampai sini, 180 darjah. Okey, sukuan yang kedua 90 darjah hingga 180 darjah. Okey, manakala sukuan yang ketiga adalah dia start pada 180, 181 mungkin, and then dia akan pusing bawa ke bawah sampai 270 darjah. So sukuan yang ketiga adalah di antara 180 hingga 270 darjah. Manakala yang last sekali, sukuan yang keempat adalah 270 darjah hingga 360 darjah. Dia akan patah balik kat situ. So, awak kena ingat, bulatan unit mesti dia pusing macam ni bawa ke atas. Dia start daripada sini 0 darjah, bawa ke atas. Okay, dia takkan start daripada sini ke, bawa ke atas. Tak. No, dia mesti start daripada kanan and then bawa ke atas. Okay, sini adalah permulaan dia 0 darjah. Okay. Okay, so next. Okay, dalam soalan yang very simple, dia boleh tanya, dia boleh tanya, tentukan sukuan bagi sudut berikut. Okay, sukuan bagi sudut berikut. Maksudnya kita ada 4 sukuan saja, okay? Jangan awak pergi buat sukuan 5, sukuan 6, tak ada pun. Okay, yang pertama 63 darjah. Ingat 63 darjah di antara mana? 63 darjah di antara 0 hingga 90 darjah. So, dia adalah sukuan 1. Itu je lah. Tulis. And then yang kedua, soalan 290 darjah. 290 darjah dekat mana? 210 darjah. 210 darjah. 110 darjah adalah berada di antara 180 hingga 270. Dia adalah sukuan yang ketiga. Next soalan 100 darjah. Okay, 100 darjah berada di antara 90 darjah hingga 180 darjah. So, dia berada sukuan yang kedua. Okay, manakala soalan last 320 darjah. 320 darjah berada di antara 270 hingga 360 darjah. So, dia berada di sukuan yang keempat. So, make sure awak ingat darjah-darjah step ni. Sebenarnya adalah logik saja, okay? Ni ada 0 hingga 90, 90 hingga 180, 180 hingga 270. Okay? Okay. Next. Adalah awak nak tahu tan, cos, sin pada bulatan unit. Awak nak tahu nilai macam mana? Macam mana dia menentukan nilai? Okay, so senang je. Okay, apabila kita ada satu bulatan unit, and then soalan akan bagi satu garisan ni. And then garisan ni akan melanggar dekat bulatan unit, titik ni, titik P. Kita akan dapat satu koordinat X, Y. And then theta. Theta mesti start dari sini Start dari sini sampai sini. Ni adalah theta. Okay, so nak tentukan cos theta pada bulatan unit sangat senang. Awak just ambil sahaja dia punya koordinat X. Koordinat X adalah cos. Macam tu. Manakala sin adalah koordinat Y. Yang direct kita. Cos koordinat X, sin adalah koordinat Y. Manakala tan ada jalan kerja sikit. Y bahagi dengan X. Y bahagi X. Bukan X bahagi Y. Tak boleh awak terbalikkan. Tak boleh terbalikkan. Okay, so basically kalau saya dapat je soalan macam ni, saya akan tulis pada koordinat ni. X, Y kan? Awak tulis K, S. Maksudnya ni X adalah untuk cos, Y adalah untuk nilai sin. Macam tu. Okay, ingat K, S. Okay, so contoh satu. Kita tengok contoh Tentukan nilai cos 24, sin 24 dan tan 24. Awak tengok dia ada bagi 24 darjah dekat sini. And then dia ada satu titik P. And then ada koordinat 0.9, 0.4. Macam biasa koordinat awak mesti tahu koordinat mesti ni X, yang ni Y. Jangan terbalik, okay?
And then bila dapat soalan macam ni, saya straight tulis KS. Ni maksudnya nilai cos 0.9, sin adalah 0.4. So, soalan tanya kan, cos 24. Senang je. Direct cos 24 adalah 0.9. Sin 24 adalah 0.4. Tan 24. Tan 24, dia kena bahagi. Y bahagi X, okay? 0.4 bahagi 0.6. Jangan terbalik. Mesti Y bahagi X. Okay, so akan dapat, kena buat yang kerja sikit lah. Dapatkan 60 adalah 0.4 bahagi 0.9 adalah 0.44. Okay? Okay, contoh yang kedua. Tentukan nilai cos 127, sin 127 dan tan 127. Awak tengok ni dia start di sini kan, 0 darjah. Sampai dekat garisan ni adalah 120 darjah. And then, dia ada satu titik kat sini. Oh, nampaknya tak ada koordinat. Macam mana nak tentukan koordinat ni? Kita memerlukan koordinat. Okay, ingat ya. Koordinat adalah nilai X, nilai Y. Dia dah bagi dah nilai X. X pada paksi X ni. Tengok, dia turun dekat mana? Negatif 0.6. And then Y dia adalah, pada paksi Y adalah 0.8. Macam tu. Okay, jangan dikata tak bagi, awak tak tahu buat terus. Kadang-kadang dia bagi. Just dia tak bagi direct macam tu. Dia tricky sikit. Okay, so awak tulis lah. Cari cos. Cos 127. Awak tulis. Macam biasa tulis. Yang ni K, yang ni S. Yang ni cos, yang ni sin. Cos adalah negatif 0.6. Sin adalah 0.8. Tan adalah 0.8 bahagi negatif 0.6. Jangan terbalik. Y bahagi X. Okay? Negatif 1.333. Okay? And then, tentukan nilai cos 324, sin 324 dan tan 324. Macam mana ni? Okay, so awak boleh tengok dekat sini ada dua line. Macam soalan-soalan sebelum ni, dia ada satu je line dekat sini. Ada dua koordinat, ada koordinat P, ada koordinat Q. Okay, which one yang perlu kita tengok? Which one yang perlu kita tengok? Okay, so yang ni 324 Okay, awak kena pilih nak tengok P ke nak tengok Q. Okay, firstly awak kena tahu 324 ni berada di sukuan mana. 324 ni berada di sukuan yang keempat because dia di antara 270 hingga 360. So, dia adalah pada Q. Okay, so easy as that. Pada Q. Okay, ataupun awak nak check kan. Kat sini kan start pada kosong kan. Sampai sini. Awak nak kira ni, dia punya theta ni, daripada 0 darjah sampai sini adalah 360 tolak dengan 36 akan sama, sebab ni whole 360 kan, kita tolak 36 kita akan dapat ni adalah 324. Okay, so maksudnya kita tengok Q. Jangan tengok P tu. Kadang-kadang soalan tricky macam tu. Cos 324 adalah, kita buat lah ni cos, ni sin. KS awak tulis macam tu. Dapat jawab soalan ni tulis. Cos 324 adalah 0.8. Manakala sin 324 adalah negatif 0.6. Tan 324 adalah negatif 0.6. Bahagi 0.8 adalah negatif 0.75. Macam tu. Kadang-kadang soalan tu mudah. Tinggal lagi dia agak tricky. Okay. And then awak kena tahu pengiraan theta ni yang soalan bagi ni. Theta yang soalan bagi ni mesti adalah daripada 0 darjah dekat sini. 0 darjah dia mesti naik ke atas di sini. Okay, dia pusing. Pusing lawan jam. Okay. And then baru dapat. Okay, kadang-kadang dia bagi yang theta yang dekat sini. Kita tak tengok pun theta yang macam ni. Kita tengok daripada 0 darjah. Okay, jangan confuse. Okay, itu saja. So, basically awak mesti tahu macam mana nak tentukan nilai tan sin dengan cos pada bulatan unit. Ingat, bila dapat je koordinat, awak tulis cos, tulis sin. And then cos adalah koordinat X, sin adalah koordinat Y, manakala tan adalah koordinat Y bahagi koordinat
X. Okay, so terima kasih.